Baik, kembali dalam buletin awal ni dan kita melihat kepada situasi dan juga keadaan sekarang, pastinya kita bekerja keras dalam memastikan imuniti kelompok itu dapat dicapai dalam tempoh yang singkat, tetapi peranan ini harus dimainkan oleh semua pihak, terutamanya dalam kita memastikan semua orang divaksin dan juga program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini dapat dicapai dengan baik. Jadi bagaimana peranan yang dimainkan oleh pihak swasta khususnya, dan adakah ini dapat membantu dan juga memperlihatkan satu bentuk mekanisme yang perlu dilakukan dalam mempercepatkan program imunisasi berkenaan. Jadi saya nak terus ketika ini bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation Sdn Bhd, Dr. Anas Alam Faizli ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, melihat kepada apa yang berlaku dan juga situasi semasa, dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin ada menyatakan juga beberapa perkara terutamanya melibatkan kepada penglibatan klinik ataupun hospital swasta penting dalam mempercepatkan proses pemberian vaksin. Bagaimana tanggungjawab dan juga peranan ini dapat dipikul dan juga diambil oleh pengamal perubatan swasta, hospital dan juga klinik ini, Doktor? Terima kasih. Protect Health dilantik sebagai pelaksana penglibatan pengamal perubatan swasta oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan sasaran antara 30 hingga 40% daripada jumlah vaksinasi. Lantikan ini dibuat kerana berdasarkan pengalaman Protect Health sebagai penjalin pemerkasa hubungan awam swasta di antara awam dan swasta. Dan di dalam fasa pemberian vaksin ini, pengamal perubatan swasta terlibat dalam pusat pemberian vaksin dalam dua kaedah. Kaedah pertama adalah apabila pengamal perubatan swasta memberikan vaksin di fasiliti masing-masing. Ini boleh berlaku di PPV GP iaitu klinik swasta, ataupun PPV hospital swasta, ataupun PPV ambulatory care center, ataupun PPV klinik pakar. Keempat-empat model ini adalah apabila pengamal perubatan swasta memberikan vaksin di fasiliti masing-masing menggunakan vaksin yang diberikan oleh kerajaan dan mereka tidak dibenarkan untuk charge kepada penerima vaksin. Mereka tidak boleh mengenakan apa-apa bentuk bayaran kepada penerima vaksin kerana ini adalah program kerajaan. Bezanya mereka memberikan vaksin di fasiliti perubatan swasta. Kaedah kedua adalah apabila pengamal perubatan swasta turut hadir untuk menjayakan PPV Mega. Sebagai contoh di PPV AstraZeneca di WTC Kuala Lumpur, di Universiti Melaya dan di Universiti UKM. Mereka juga akan turut serta minggu hadapan Isnin untuk bersama-sama di PPV AstraZeneca di Kuching, di Miri, di Johor dan juga di Pulau Pinang, beserta di PPV Mega KLCC dan Setia City Convention Center. Jadi daripada dua kaedah ini, pengamal perubatan swasta digambeling tenaga untuk menyertai program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Doktor, kalau kita boleh tahu mungkin berapa jumlah kekuatan dan juga peranan mereka yang ada, terutamanya menerusi Protect Health dan juga pengamal perubatan swasta yang ada di Malaysia ini, berapa mungkin jumlah yang boleh kita anggarkan? Di Malaysia terdapat lebih daripada 9,000 fasiliti swasta yang berdaftar daripada klinik swasta, hospital, ambulatory care center dan juga klinik pakar. Buat masa ini lebih 2,600 telah berdaftar dengan Protect Health Corporation Sdn Bhd, dan Protect Health Corporation Sdn Bhd telah melatih lebih daripada 6,000 tenaga kesihatan daripada swasta. Dan buat hari ini daripada pengamal perubatan swasta, daripada hospital swasta, daripada GP dan lain-lain, serta penglibatan mereka di PPV Mega dapat menyumbang hampir lebih 25,000 dos sehari dalam pemberian vaksin. Dan juga doktor, adakah dengan penglibatan pengamal perubatan swasta kerjasama bersama dengan Protect Health ini dapat kita lihat sasaran oleh YB Khairi Jamaluddin untuk 200,000 suntikan sehari untuk dicapai? Saya yakin sasaran 200,000 dos sehari dapat dicapai bergantung dengan
Maksudnya dapat dicapai bersama-sama dengan PPV awam, bersama PPV Mega di bawah penubuhan yang ditubuhkan oleh CITF, gabungan MOSTI dan Kementerian Kesihatan, dan daripada swasta sahaja bakal menyumbang 80,000 dos sehari menjelang hujung bulan 6, dan gabungan daripada PPV awam akan menyumbangkan kapasiti sebanyak 200,000 sehari ini. Kita perlu maklum sasarannya adalah memastikan bahawa vaksin diberi selaras dengan bekalan. Maksudnya tiada vaksin yang di dalam peti sejuk mana-mana tidak digunakan. Rancangan dilakukan dengan sangat teliti, memastikan setiap vaksin yang sampai terus digunakan. Doktor, adakah sistem sukarelawan juga terdapat di bawah Protect Health ataupun pengamal perubatan sahaja yang boleh mendaftar untuk bersama-sama dalam menjayakan program ini? Sukarelawan boleh mendaftar di MyVac dan mereka akan disalurkan oleh CITF kepada PVV yang memerlukan bantuan sukarelawan, petugas bukan kesihatan. Dan juga doktor, mungkin akhir sekali melihat kepada kesedaran masyarakat untuk divaksinasi itu sudah meningkat ketika ini dengan pelbagai bentuk perkara dan juga mungkin info-info yang dinyatakan oleh mereka yang berkapasiti penuh seperti pengamal perubatan seperti doktor dan sebagainya. Bagaimana doktor melihat kepada penerimaan masyarakat untuk kita pastikan selain daripada 200,000 suntikan sehari ini boleh dicapai, tetapi penerimaan dan juga kepercayaan masyarakat itu juga perlu diterapkan setiap hari untuk menerima vaksin? Saya rasa penerimaan sudah sangat lebih baik berbanding dahulu. Seperti biasa, ramai yang mengambil sikap wait and see. Jadi apabila sekarang dah lebih 3 juta yang menerima vaksin, saya rasa sentimen penerimaan vaksin adalah sangat baik. Malah kajian-kajian terkini dan kelulusan-kelulusan vaksin terkini seluruh dunia juga turut meyakinkan penerima vaksin di Malaysia untuk mengambil vaksin. Baik, terima kasih Dr. Anas Alam Fazli, Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation Sdn Bhd atas info dan juga pencerahan berkaitan dengan terutamanya yang melibatkan pelibatan pengamal perubatan swasta berkaitan dengan PPV dan juga menambah baik dan juga meningkatkan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan.